الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati, mengampuni, mengkafarahkan segala dosa dan kesalahan kita, serta meningkatkan darjat dan kedudukan kita, membukakan kepada kita pintu ilmu dan kefahaman, pintu amal dan keikhlasan, dan kita pohon kepada Allah SWT agar Allah selalu memberikan kemenangan dalam diri kita, di pihak iman kita. Allahumma amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini adalah menyambung pembacaan kita daripada kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada hadis yang keberapa? Ingat tak? Tajuk dia? Mujahadah. Mujahadah sampai kepada hadis yang kedua. Kan? Kita masuk hadis yang ketiga daripada bab mujahadah. Hadis ketiga lah, hadis kedua dah baca. Oh, ya. Hadis kedua boleh baca. Okey. Baik, hadis yang kedua. Tuan-tuan ikut bacaan ni sama-sama ya. Tajuk kita babul mujahadah. An Anasin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, hadis yang kedua daripada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diletakkan dalam bab ataupun tajuk mujahadah. Maknanya bersungguh-sungguh, bekerja keras, bertarung kuat terhadap diri sendiri.
Itu tajuk dia. Hadis yang kedua berbunyi an Anasin radhiyallahu anhu. Daripada Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, merupakan khadam Nabi SAW. Selama 10 tahun berkhidmat dengan Nabi, berkhidmat di rumah Nabi. Itulah Anas yang umurnya panjang, rezekinya luas, anaknya ramai. Daripada Nabi SAW, Anas meriwayatkan daripada Nabi SAW, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadis qudsi. Qala, telah berkata ataupun berfirman Allah Taala. Apa kata Allah Taala? Iza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, iaitu apabila seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal. Sejengkal macam mana? Macam ni. Sejengkal. Okey, ini namanya sejengkal. Okay. Apabila seorang hamba cuba nak dekat pada Allah dengan usaha yang dia buat sejengkal. Maknanya dia cuba buat untuk dekatkan diri pada Allah. Sikit je. Sejengkal, sikit je. Sejengkal. Apa kata Allah? Taqarrabtu ilaihi zira'an. Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Maknanya apa? Tuan-tuan, maknanya apa? Seandainya kita sebagai seorang hamba, kita rasa jauh daripada Allah dan kita nak dekat balik kepada Allah, lalu kita pun buat suatu amal untuk dekatkan diri pada Allah. Contohnya, tuan-tuan nak baca Quran. Nak baca Quran dah, balik baca Quran dah. Sebab nak dekatkan diri balik pada Allah. Tuan-tuan cuba nak buat dah kan? Sikit. Tuan-tuan, rupanya sebelum kita siapkan mendekatkan diri kepada Allah, Allah telah mendekat kepada kita lebih cepat dan lebih laju daripada itu. Maksudnya apa? Kita cuba dengan satu langkah, satu jengkal, Allah dengan satu hasta mendekat kepada kita. Ini satu kiasan atau simbolik kepada makna apa dia? Orang yang betul-betul nakkan mendekatkan dirinya kepada Allah, dia akan rasa Allah memang dekat kepadanya. Oleh itu, bahkan gandaan Allah nak dekat kepada hambanya yang nak dekat kepadanya itu lebih besar dan lebih cepat daripada kita. Ini memberikan suatu isyarat, memberikan satu mesej yang jelas kepada kita semua bahawa kehidupan ini, kalau kita rasakan nak mendekat kepada Allah, nak rasa kedamaian, ketenangan, dekat berdampingan dengan Allah, ketahuilah Allah pun suka nak dekat dengan kita. Baik, soalannya adalah, nak dekat dengan Allah tu dengan cara apa? Maka kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang sebelum ni, hadis yang pertama yang kita baca dulu, okey, telah disebutkan nota perjalanannya. Iaitu Allah sebut apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Hadis pertama yang kita baca bulan lepas, minggu lepas, 2 minggu lepas. Okey, iaitu tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan melainkan amalan yang paling aku suka adalah apa yang aku fardukan ke atasnya. Maknanya apa? Apabila seorang hamba melakukan satu kefarduan, niatnya nak mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih cepat mendekat kepadanya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa faedah kita dekat pada Allah? Faedahnya banyak. Paling asas, hati jadi tenang. Kerana hanya mengingati Allah, hati menjadi tenang, maka begitulah hanya mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi damai. Kedua, apa faedah kalau kita dekat pada Allah? Faedahnya adalah
Faedahnya adalah iaitu kita akan merasakan segala permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab dekat. Kalau jauh kan kena menjerit. Sebab dekat. Jadi tuan-tuan, ini faedah orang yang dekat dirinya kepada Allah, hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu katanya apa lagi? Wa idza taqarraba ilayya zira'an. Tapi kalau seorang hamba-Ku itu dia buat suatu amalan macam mendekatkan dirinya kepadaku sehasta. Tadi sejengkal. Yang ni dia buat lebih besar, lebih banyak. Contoh tuan-tuan infak, contoh jihad, contoh buat umrah. Niat ikhlas nak dekat diri pada Allah. Apa kata Allah? Taqarrabtu minhu ba'an. Akan aku mendekat kepadanya sedepa. Maksudnya apa? Allah lagi cepat nak mendekat kepada kamu. Okey, tuan-tuan, Raihan ada satu lagu. Gunakan apa dalil Raihan pula. Okey. Tuhan, selangkah ku rapat padamu. Lagi? Tak hafal. Allahu akbar. Tak boleh layan tuan-tuan. Tuhan, selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Nampak tuan-tuan? Allah Ta'ala selangkah kita cuba mendekat kepadanya, 1000 langkah. Itu kiasannya. Maknanya apa? Bila kita nak betul dekat pada Allah, jangan takut Allah akan dekat kepada kita. Oleh itu tuan-tuan, ambillah ruang, waktu, amal untuk kita selalu dekat dengan Allah. Orang yang selalu dekat dengan Allah, jiwanya tak kosong. Tapi kalau jauh daripada Allah, walaupun ada segala-gala kekayaan dan kemewahan, tapi jiwanya kosong. Ada je yang hilang dalam jiwa dia. Tapi dia tak tahu apa. Tapi hilang. Tapi apa? Tak tahu. Tapi hilang. Tuan-tuan, jadi mendekat kepada Allah adalah kekayaan bagi jiwa seorang manusia, insya-Allah. Okey, kalau Allah bagi dia kaya zahir, kaya juga batinnya, itu adalah suatu nikmat pemberian daripada Allah Ta'ala. Lalu katanya apa? Wa iza atani yamshi ataituhu harwalatan. Seandainya seorang hamba-Ku itu cuba mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan cara berlari. Ini kiasan lagi tuan-tuan, ingat. Dia bukan pakai lari jalan macam tu dah. Tidak sekali-kali. Tetapi ini adalah satu simbolik seorang hamba yang betul-betul ikhlas mendekatkan dirinya kepada Allah. Walaupun dengan usaha yang sikit, Allah akan mendekat dan menerimanya itu lebih banyak dan lebih cepat daripada itu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang orang kita kalau putus cinta, kita nak balik dengan orang tu, kita kata ada satu orang budak muda dia tulis status. Dia kata, aku dijemput pergi dalam majlis aku punya ex-girlfriend. Lalu bila aku pergi ke dalam majlis dia, sampai dekat majlis itu, dia pun kata, bisik kat telinga aku. Dia kata, I nak you balik lah. Kawan tu kata, saya faham dua makna. I nak you balik lah, maknanya aku nak engkau balik jadi girlfriend aku, boyfriend aku, ataupun I nak you balik daripada majlis ini. Faham tak? Artinya apa? Terkadang seorang itu menyukai seseorang dan cuba buat sesuatu untuk seseorang. Tetapi orang yang tadi tidak menerimanya. Allah Ta'ala maha kaya dan maha agung. Kita nak dekat dengan dia sikit, tetapi dia mendekat jauh lebih banyak. Maknanya apa? Kadang-kadang tuan-tuan cuba istighfar, astaghfirullahaladzim. Kita rasa dah Allah Ta'ala terima dah amalan kita. Jadi tuan-tuan, Allah maha baik. Allah maha pengasih. Allah maha kaya. Dan Allah Ta'ala santun terhadap hamba-Nya walaupun saya dan kita semua berulang-ulang melakukan maksiat kepadanya. Tapi dia tetap terus baik, terus berikan sesuatu kepada kita dan terus terima kita untuk mendekat kepadanya. Jadi semoga Allah dekatkan kita kepadanya dan selalu menerima daripada sisinya akan taufik dan hidayah daripada Allah. Allahumma amin. Hadis yang ketiga.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi SAW. Ibnu Abbas telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ni'matani. Nabi pernah bersabda, iaitu dua nikmat. Maghbunun. Maghbun ni dalam makna dia adalah sesuatu yang tidak dapat dikadarkan, yang tak dapat dinilai, yang tak dapat dinilai betul-betul. Itu maghbun. Kerana perkataan ghabnun artinya adalah nuqsanul mal, iaitu harta yang berkurang atau rugi dalam perniagaan. Maknanya apa? Benda yang tak dapat untung, tak boleh dikira. Nabi kata apa dia? Ni'matani maghbunun. Dua nikmat yang tak dapat dihitung. Dua nikmat yang tak dapat dikadarkan. Besarnya pemberian itu. Dua nikmat yang tak dapat dikira. Okey, fihima katsirun minan nas, oleh kebanyakan orang. Maknanya dua nikmat ni tuan-tuan, kita jarang dapat nilaikan dengan baik. Sebenarnya ianya sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka apa nikmat itu? As-sihhatu, iaitu nikmat kesihatan. Ada sahabat dan kawan yang kena stroke, wal iyadzubillah, afanallahu wa iyyakum daripada penyakit itu, amin. Tuan-tuan, yang terlantar di hospital, kurus dan kering. Tak boleh ke mana-mana dan tak boleh buat apa. Pastinya orang itu merasakan alangkah nikmatnya sehat. Dan kita pula diberikan Allah boleh datang pengajian, sehat, boleh masak, boleh goreng, boleh buat sarapan. Boleh jumpa kawan-kawan, boleh datang kuliah. Tapi kita hari itu terlupa yang kita memang sehat. Maksudnya apa? Kita lupa Allah sedang bagi nikmat ini. Kita cuma hidup macam biasa je. Tapi saat sakit, waktu sakit baru kita kata, ya Allah, kalau macam dulu boleh pergi ngeteh dengan kawan-kawan, boleh pergi kuliah, boleh pergi masjid, boleh tengok cucu. Hari ini duduk di atas katil sahaja. Artinya saat sedang kesehatan itu Allah bagi, tak ramai yang dapat menghargai dan menilainya. Oleh itu, berusahalah untuk selalu bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Okey. Dalam Quran beberapa kali Allah ulang perkataan yang hampir sama. Apa Allah sebut? Inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dalam Quran banyak ulang macam tu. Sesungguhnya pada tanda-tanda ciptaan Allah itu terdapat kebesaran yang difahami dan dapat diambil pelajaran oleh seorang yang ada dua sifat. Sifat yang pertama, sabar. Bukan sabar je, sabar. Sangat-sangat bersabar dan selalu bersabar. Tak apa lagi, syakur, yang sangat-sangat bersyukur. Artinya tuan-tuan, kalau kita nak dapatkan hati yang mudah mentadabur kebesaran Allah, mesti dalam hati kita ada sabar dengan ujian, ada syukur dengan nikmat. Hidup ini ada orang cari pasal, sabarlah tuan-tuan. Ada orang fitnah, sabar. Orang cakap belakang, tak apalah nak buat macam mana. Dalam masa yang sama mesti kita ada selalu syukur. Fikir ni Allah, ya Allah, hari ni pagi tadi bangun sehat, dapat pergi kuliah, dapat pergi masjid, boleh sarapan lontong, roti canai, ini datang kuliah lagi, ya Allah, alhamdulillah. Pernah selalu tak kita rasakan itu? Rasa itu akan datang biasanya kalau ada sakit. Maka di sinilah Nabi nak ingatkan kepada kita, berusahalah bersungguh-sungguh. Bab kita bab mujahadah.
untuk ambil kesempatan waktu sehat untuk kita syukur di atas nikmat itu dan gunakan ketika waktu sehat yang ada untuk buat pelbagai kerja dan tugasan yang mungkin tak mampu dilakukan ketika sakit. Ada sakit yang datang tiba-tiba terkejut kita. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah atau rebutlah oleh kamu 5 sebelum datang 5. Tuan-tuan hafal dah 5 tu? Okey. Sehat sebelum sakit. Maknanya rebutlah waktu sehat tengah ada. Nanti kalau dah sakit lutut, kalau dah sakit belakang, kalau dah sakit kepala, dah tak boleh buat apa yang keadaan kita sehat. Sehat sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Maknanya tengah ada, nak guna, guna. Nak makan, makan. Nak infak, infak. Nak sedekah, sedekah. Nak zakat, zakat. Nanti sebelum tiba-tiba semua harta itu hilang, kena skema tarik duit 100,000, habis terus duit bencin. KDSP. Skema kan sekarang banyak lah, macam-macam cara dia buat. Okay. Yang baru ni seorang makcik pergi mesin ATM, nak keluar duit tu, terlupa nak keluarkan kadnya sekali. Maknanya nak ambil kad tu. Okey. Bila terlupa nak ambil kad, orang belakang sambung dalam tu. Ataupun dia terlupa nak tekan cancel ke apa, wallahualam, dan dia pun keluar. Kawan saya tulis status tu, dia kata mak dia. Kan? Jadi orang belakang masuk depan, orang belakang tengok kad masih kat dalam lagi. Pin dia siap tekan, tinggal tengok baki ada berapa, keluar paling banyak boleh keluar. Selesai, tuan. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, kaya sebelum miskin. Kemudian tengok hadis tu kata apa? Wal farar, dan waktu lapang. Waktu lapang ni sebenarnya nikmat. Waktu lapang sebenarnya nikmat. Dan waktu lapang ini sebenarnya adalah satu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Nikmat besar daripada Allah, kurniaan besar daripada Allah kepada kita semua, kepada hamba. Oleh itu hadirin yang dikasihi sekalian, ambillah pelajaran, ambillah apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita daripada nikmat ini untuk kita semua gunakan dengan baik. Satu masa tuan-tuan, saya sendiri, saya sebut diri saya sendiri tuan. Saya ni bila dah terlalu sibuk, tak ada masa nak baca buku. Saya jujur saya cakap tuan. Bila dah terlalu sibuk nak baca buku, tak ada masa. Nak cukupkan wirid Quran, tak cukup. Tak cukup. Tak sama dengan zaman belajar dulu. Zaman belajar kita naik kereta boleh baca, naik van boleh baca, ke sana boleh baca, sini boleh baca. Bila dah banyak tanggungjawab, bila dah banyak taklifan, bila banyak tugasan orang bagi, akhirnya tuan-tuan, bukan zikir, Quran pun kadang-kadang kita tak dapat capaian yang kita nak. Baca buku lagilah. Nak ambil buku baca, duduk macam dulu, tak sempat. Sampai rumah, dah nak main-main dengan anak. Lepas tu, dah nak masuk waktu solat. Lepas solat, nanti ada jumpa orang. Kalau hari tak kerja. Sekian, begitulah sampai malam. Kadang-kadang buku tak sempat nak buka. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, jadi ini ambil peluang. Kerana kita tak tahu bila nanti kita akan sibuk. Masa tengah ada masa, datang. Sebab itu mereka mengatakan, jangan tunggu waktu lapang. Tetapi lapangkan waktu untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik dan taat. Baik, hadirin semua. Kemudian katanya, dan tua muda sebelum tua. Kerana orang muda mampu melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh orang tua. Dan yang terakhir, hidup sebelum mati. Kalau tengah hidup tak buat, mati memang tak boleh buat. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ini adalah satu pesanan daripada Nabi SAW. Kalau dah Nabi kata kat kita dua benda ni orang selalu lupa, maka tuan-tuan ambillah dua benda ini untuk ingat dengan baik. Okey, ambillah dua benda ini selalu ingat. Waktu lapang, alhamdulillah, gunakan, manfaatkan. Nak jogging, nak berjalan. Nak buat itu, buat. Nak ambil manfaat, buat. Okey. Hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu
lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ataupun adalah Aisyah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun pada waktu malam. Maknanya apa? Buat qiyamul lail, buat solat malam, beribadah. Hatta tatafattar qadamah, sehinggalah pecah kakinya. Pecah dekat bahagian mana tuan? Wallahu alam. Tapi biasanya dekat bahagian tumit. Banyak sangat duduk, diri, pijak lagi, diri lagi, pijak lagi, diri lagi, pijak lagi, diri lagi. Ataupun di bahagian buku lali, kerana banyak duduk antara dua sujud, duduk bangun, sehingga terkoyak atau pecah kedua kaki Nabi SAW. Maknanya apa? Banyak sangat bangun, duduk, sujud, bangun, duduk, sujud, bangun, duduk. Malam tu je. Sehingga pecah, koyak tumit kaki atau buku lali Nabi SAW yang mulia. Qadamah. Lalu Aisyah melihat keadaan itu, dia merasa simpati dan kesian. Bersungguh benar Nabi ini bangun malam. Bersungguh benar Nabi ini qiyamul lail. Bersungguh benar Nabi ini munajat pada Allah. Sedangkan, lalu dia kata apa? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Kenapakah Tuan hamba ataupun kenapakah engkau wahai Rasulullah melakukan sebegini dahsyatnya beribadah? Sampai koyak-koyak, sampai bengkak-bengkak bahasa kita. Apa jawab Nabi SAW? Apa kata Aisyah? Sedangkan kalau nak kata banyak dosa, Allah dah ampunkan semua dosa kamu. Kamu tak ada dosa ya Rasulullah. Allah ampun dah, benda dulu akan datang. Tapi kenapa masih lagi qiyam sampai pecah tapak kaki? Kenapa qiyam sampai bengkak? Itu yang tanya apa? Isterinya tanya.